أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. Alhamdulillah, menjangan syukur kepada Allah SWT. Kita sambung balik berhubung tentang solat sujud sahwi. Sujud sahwi ni ada sebabnya kerana kita meninggalkan perkara-perkara seperti rukun, ya, sunat abad, ya, sunat ayat itu tak perlulah. Itu kena sujud sahwi untuk kita membetulkan ataupun menyempurnakan sembahyang itu supaya tidak ada kecacatan. Ini sujud sahwi. Kalau kita lakukan sujud sahwi ini ialah untuk menampung mana kekurangan. Kadang-kadang ni manusia biasa dalam sembahyang pun kadang-kadang lupa, ya. Bila kita lupa ni, kita bolehlah ditampung dengan sujud sahwi. Sujud sahwi, ya. Baik ni, melakukan perkara-perkara yang tertinggal. Apa hukumnya sembahyang orang yang meninggalkan tahiyat awal dan ia berdiri kemudian ia duduk kembali, ya? Dia berdiri, dah berdiri. Oh, aku tak baca tahiyat awal tadi lah. Duduk balik. Apa hukumnya? Jika ia berdiri itu telah sampai kepada perenggan, harus ia membaca Fatihah, walaupun keadaannya itu lebih dekat kepada berdiri daripada rukuk, atau keadaannya meninggalkannya, keadaannya sama tengah di antara keduanya. Oh, dia dah lebih daripada tengah. Lebih daripada dia nak macam atas pada rukuk lah, dia tak. Dia atas pada rukuk. Bila dia teringat, tahiyat awal aku tak baca lagi. Ni hukum tengok. Dia letak lebih daripada berdiri, ya, nak daripada rukuk tu, lepas dia rukuk. Atau keadaan sama. Keadaan sama. Tengah di antara keduanya. Antara rukuk dengan tidak ada. Rukuk bawah sikit di atas tu, maka batal sembahyangnya. Maka batal sembahyangnya. Oleh itu apabila ia melampau atau daripada had rukuk, maka haram ke atasnya kembali duduk untuk melakukan tahiyat awal, kerana ia telah memasuki rukun yang lain. Tetapi jika perbuatannya kembali duduk itu dengan sebab lupa atau jahil, akan hukum haramnya, maka tidaklah batal sembahyangnya. Atau jika ia baru saja hendak berdiri, kemudian ia duduk kembali untuk membaca tahiyat, maka tidaklah batal. Ini dah lebih daripada rukuk, maka boleh mendatangkan batal. Jadi macam mana, ya? Sudah bangun, kita nak sujud balik, nak duduk balik, tak perlu, kerana kita boleh ganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi nanti sebelum kita salam. Inilah sebab-sebabnya kena kita tahu, supaya kita ni tidak menggelabah atau menggelabah, ya. Ada dalam sembahyang gelabah, ya. Gelabah ni kadang-kadang kita sebab tak tahu aku ni nak macam mana, ya. Dia bila dah bangun, kalau dia baru nak bangun sebelum qadar rukuk, tak apa. Faham tak? Sebelum qadar rukuk, dia ada rukuk, iktidal rukuk, sebelum qadar rukuk, pertengahan, itu tak apa. Dia bangun, aku tak jadi, terus duduk balik, itu tak apa. Tapi ni kalau dah melebihi qadar rukuk, dia sudah melebihi fi'liyah perbuatan, jadi boleh menjadikan batal sembahyang. Ni kena hati-hatilah, sebab dia dah peringkat fi'liyah, dah naik. Dia ni berdiri betul, kemudian rukuk, kan fi'liyah rukuk, iktidal, kemudian sujud. Di antara sujud dan pergi, kita akan melalui rukuk.
melalui maknanya merukuk perbuatan fi'liyah, tapi daripada bawah tu naik ke atas. Kita tup di tengah situ, rukuk, betul-betul lepasi rukuk. Kembali terus naik ke atas. Jadi tahiyat awal tu boleh diganti dengan sujud sahwi. Itu perlu yang. Apa hukum sembahyang orang yang meninggalkan kunut? Ini tadi tentang tahiyat awal. Itu rukun, itu namanya apa? Sunat abad yang dituntut. Sekarang kunut pula dan ia sujud. Kemudian ia berdiri kembali. Berdiri untuk membaca kunut. Maka sujud itu tiada, ya. Maksudnya jika ia sujud itu, iaitu ia telah meletakkan semua anggota sujud di tempat sembahyang walaupun dalam keadaan belum tetap, maka batal sembahyangnya. Kalau kita dah sujud dah, kunut tertinggal, takkan dah bangun. Tak perlu bangun. Kita lupa dulu sudah dah berat, tak apa. Kita ni masalah sembahyang ni terlupa. Yang jadi macam tu sebab lupa. Maklumlah ada sembahyang. Itu sebabnya perlu kita sembahyang berjamaah. Bila sembahyang seorang-seorang ni kadang-kadang saya lupa sama nak tegur. Bila kita solat berjamaah, ada orang di belakang tu badal dia. Dia subhanallah. Kita nak bangun tu subhanallah. Tak jadilah bangun. Belum lagi pertengahan sampai ke rukuk. Jadi bolehlah duduk balik. Begitu juga kita belum kunut, baru nak subhanallah, cepat orang di belakang. Ini dah sujud letak kepala dah, ataupun kita dah letak kepala baru nak bangun mana. Dah berlaku fi'liyah dah. Perbuatan yang lain, ya, dalam buku sembahyang. Itu menyebabkan batal. Tetapi jika ia belum meletakkan semua anggota sujud dengan sembahyang, kemudian ia berdiri kembali, tidaklah batal. Dia tak sempat, dia baru nak subhanallah. Sembahyang kerana belum lagi memasuki rukun yang kemudian, dia belum lagi sujud, tak apa. Atau jika perbuatannya kembali berdiri itu dengan sebab lupa atau jahil, kerana tak tahu betul akan haramnya, maka tidaklah batal. Dia tak tahu. Kalau kita jadi macam itu haram, dosa. Adakah wajib ke atas makmum kembali mengikut imamnya melakukan sesuatu yang telah tertinggal? Makmum wajib mengikut imamnya kembali melakukan sesuatu yang telah tertinggal, kecuali apa dia? Dua perkara. Pertama, imamnya tersalah mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyang, iaitu seperti imam itu sudah berdiri betul, kemudian ia kembali duduk kerana membaca tahiyat awal, maka makmum tidaklah harus mengikut imam tadi. Ya, kalau dia terlupa, ya, salahnya dia pula dia nak nambah lagi apa? Tak perlu. Ya. Jadi inilah kena faham. Seperti imam itu sudah berdiri betul, kemudian ia kembali duduk kerana membaca tahiyat awal, maka makmum tidak harus mengikut imam itu kembali duduk, bahkan wajib ia terus berdiri. Jika sudah berdiri atau ia masih duduk, maka ia wajib berdiri, jangan duduk mengikut imam. Kemudian ia menentukan sikapnya, iaitu sama ada ia berniat mufarakah ataupun menentukan imam berdiri dengan enggan, dengan anggapan bahawa imamnya terlupa. Tetapi lebih baik ia bermufarakah. Ada kena jaga. Misalnya kita doa kunut tak baca, itu bukan rukun, itu sunat abad.
Kemudian imam tu terus Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdan katsiran mubarakan fi. Dia terus sujud. Dia dah terus sujud tu laju, jenis imam tu laju. Subhanallah, dia tak ada maupun. Kita mubarakah ke atau nak ikut imam? Jadi kita kalau imam tu, kalau kita boleh mengejar dia, kemudian bila nanti dia tersedar, dia buat sujud sahwi. Adakah kita kena sujud sahwi? Tak perlu. Sebab kita dah doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ahdini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani biman tawallait. Wa barik fi ma atait wa qina syarra ma qadait wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Sempat. Kita terus sujud. Imam tu masih sujud, belum duduk. Ataupun pe'liah. Dua perbuatan. Dia duduk iftiras, kita sujud. Dia tak. Nanti dia salam. Dia sujud sahwi. Kita tak perlu ikut sujud sahwi. Ni kita kena detail lah. Kena praktikal. Bukan teori saja. Teori je tak ada. Kena detail. Ya. Sebab terlupa. Jika ia sengaja, maka batal sembahyangnya. Dan orang yang batal sembahyang itu tidak harus diikut lagi. Kalau dia dah batal, dalam keadaan imam tu melakukan batal, maka kita kena mubarakah. Tak boleh kita ikut imam tu, dah salah, dah tak betul. Sebab itu makmum pun kena pandai. Ya, kena pandai. Kena ada ilmu. Orang sembahyang kena ada ilmu. Imam ni kadang-kadang terlupa. Bila terlupa, makmum ni bagaimana nak jalan? Ni berlaku kadang-kadang. Ya. Macam rakaat dah. Kita dah tahu dia sembahyang zuhur tu 4 rakaat, tapi dia tambah lagi 1 rakaat. Dia mungkin was-was 4 ke 5, 4 ke 3, 4 ke 3. Jadi dia ambil yang 3. Yang kita ni, yang kita dah tahu 4, kita dah ikut dia berdiri. Jadi 5 lagi dah. Jadi tak perlu. Ada 2 perkara. Kalau dia berdiri, biarkan dia berdiri. Kita tunggu dia. Jangan bagi salam tu. Itu cara kalau kita nak sama-sama imam. Tapi kalau imam tu rasa, aku barakah, aku salam dulu. Boleh. Aku keluar daripada makmum dan bayang memberi salam. Tak apa. Ini cukup mudah dalam kita belajar ilmu fiqh yang kita pelajari, mudah-mudahan. Jadi kena soal jawablah selalu. Baik. Kaifiat sujud sahwi, bagaimana kaifiat? Cara je. Sujud sahwi itu ialah 2 kali sujud. Walaupun banyak apa yang kita lakukan, tapi 2 kali je. Ya. Tak boleh kita sampai 1 orang 2, 3 kali, 4 kali, tak ada. 2 kali saja. Ya, 2 kali saja. Apa dia? Ini ya. Sujud sahwi itu ialah 2 kali sujud. Walaupun banyak yang tertinggal itu, dan wajib diniatkan sujud sahwi itu ketika mengerjakannya, yaitu tentang sembahyang sunat, ya. Dan amalan-amalan kita insya-Allah banyak lagi. Mudah-mudahan menjadi pedoman kita bersama yang baik. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Itu saja yang berkongsikan, mudah-mudahan ya. Subhana man la yanamu wa la yashu, tu bacaannya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang baik. Aku ni qouli hadza, astagfirullahaladzim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.